Selamat pagi guys. Selamat pagi. Tiba-tiba tergerak hati pula untuk buat aktiviti awal pagi ni. Ini sebelum jam 6 tadi bangun, terus kata nak pergi ke Kampung Sapit. Waduh, macam mana ni? So terus sedia lebih kurang dia, sebab ini adalah cubaan. Kalau berjaya tu naiklah, kalau tak nanti lepak-lepak di area Padawan, hiburannya pun okey dah. Yang penting nak keluar dan buat sesuatu. So inilah dia, lebih kurang pagi ini pukul 6. Pukul 6 ini kita dah memulakan perjalanan dengan video kamera terpasang nih guys. Video kamera terpasang di handphone. So nampaknya pagi ini pun macam ada mendung-mendung sikit, berawan sikit, tapi takkan hujan lah. So kita teruskan saja perjalanan ni, slow and steady. Kita nak singgah minum makan ke, kalau ada kedai yang buka lah awal-awal pagi macam ni. Tujuan hari ini adalah untuk pergi ke Kampung Sapit secara solo ni, sorang-sorang. Apa punya program lah. Bangun-bangun pagi je nak jalan, tak ada plan, asal minyak kereta cukup. Saya rasa okey lah ni, mungkin sekitar 1 jam lah perjalanan, pergi balik nanti 2 jam. So kita tengoklah macam mana nanti. So harap semua ini satu aktiviti pendek ini boleh dibuat. Tengoklah gambar-gambar yang akan diambil nanti. So ini adalah perjalanan, pemulaan perjalanan untuk ke Kampung Sapit. Tujuannya kita nak tengok awan. Tapi kalau awan rasanya musim panas ni tak tahu ada ke tak. Kalau dia ala-ala hujan sikit tu, mendung-mendung, acun lah tu. Okay guys, ciao. Pernah juga sebelum ini plan nak beli kamera yang di attach di cermin depan tu tau. 70 mai ke, jenis yang bulat macam minion tu, yang mana dia boleh reverse, ambil gambar kita dengan hanya voice command saja. Tapi harga dia boleh tahan jugalah. Beli boleh beli, tapi itulah kan, nanti beli tak dipakai, satu hal juga. Lepas tu konon-kononnya bolehlah buat video sikit-sikit, tapi belum tentu juga dapat buat video sikit-sikit. So akhirnya saya delay dulu. Tengoklah kalau betul-betul nak, nanti pasti akan beli. So sampai sekarang ni macam tu lah dia. Belum ada keinginan sangat untuk membeli secara serius. So apa yang saya buat, saya terlihat handphone holder di attach di kamera, kamera depan kita tu, kamera pula cermin depan kita tu, untuk lihat ke belakang tu. So saya attach phone holder ni yang tergantung, dan saya punya handphone saya letak situ. Bagusnya handphone ni bukan handphone ni sajalah, maknanya handphone yang lain jugalah yang ada anti shake, maknanya mengurang ataupun mengelakkan gegaran. Jadi itu yang saya guna. Saya letaklah button itu untuk anti shake. Hari itu cuba okey juga. Dialah tak ada gegaran dia. So far kita try sajalah setakat mana. Sebab ini kan sekali-sekala juga nak ambil video. So kita terus sajalah, lebih kurang pemakaian yang sebegini. Ya. Okey, seterusnya kita sekarang ini berada di area
Batu 15. Ya. Okey, area Batu 15. Traffic light. Kabur pula ni. Mana satu yang kabur? Sama ada sekejap. Macam kabur pula ni guys. Okey, tak apa. Saya kurang pasti ni. Sama ada yang kabur ni handphone ke ataupun kereta. Tapi saya perasan satu benda, kereta ni dia macam cepat sangat berkabus. Mungkin karena kalau sebelah petang dan malam lah, saya rasa lah. Tak tahu yang lain macam mana. Setakat ini nampak cepat berkabus. Mungkin kerana aircon dia sangat sejuk lah. Ada juga ni kereta lain tu, tapi aircon dia tidak sepower aircon ni lah, walaupun baru. Yang ini memang sejuk guys. Kebanyakan review pengguna Ativa pun di luar sana tu ya boleh tahan juga sejuk dia. So inilah dia perjalanan. Kalau di kamera ni kadang-kadang dia ada apa ni, dia ada jadikan dia neutralize kan dia. Macam siang, macam belum siang lagi pun dia ada siangkan. So itulah lebih kurang. Kabus ada di depan-depan tu, tak tahu akan berjaya tidak guys untuk hari ini. Kononnya nak tengok kabus, tapi mungkin perjalanan simpang masuk Kampung Sapit tu saya rasa sedikit mencabarlah. Mungkin kita yang tak biasa, even kalau kita guna Hilux pun 4 wheel ke, kalau kita tak jenis berani sangat, sebab memang curam juga tu. Kalau tak berani, tak biasa, memang silap tak pergi tu. Tapi yang ini aku terjah je lah. Tengok macam mana nanti kalau berjaya. Kalau tak berjaya, balik singgah di kedai kopi yang lain tu, lepak. Jadilah at least adalah video ni guys. Okay, sayang sekali guys, sunrise di belakang saya. Saya perjalanan ke depan, sunrise di belakang. So tak dapatlah nak sajikan video view yang cantik ni. Tak apalah, janji ada. Okey, seterusnya kita sudah berada di sini. Kita akan ambil kanan pergi ke puncak Borneo. Ada orang pun dah start kerja dah ni, kuari-kuari semua ni, batu semen. Hai. Ya. Saya offkan dia punya idle stop tu. Saya off kejap. Okey, baru kita ada nampak sikit sunrise. Sebenarnya di depan tu agak warna pink. Di kanan saya tu yang sunrise. Ya. Okey, kita teruskan perjalanan. Kita akan tengok penjara puncak Borneo di depan tu ya. Kita akan tengok penjara puncak Borneo. Saya kontrol kamera ni guna Bluetooth shutter tu tahu, supaya tangan tak bergerak. Tak banyak sangatlah pergerakan dia. Bolehlah untuk pemanduan yang lebih okey lah kononnya lah. So saya guna shutter ni saja untuk start, off, untuk ambil video. Okey. Baik, inilah dia penjara puncak Borneo. Macam dah siang, tapi sekarang ni tak adalah siang sangat. Okey, kita dah limpas. Kita teruskan perjalanan. Okey, seterusnya menghala ke kiri, turn left when the exit is clear. Okey, ada kereta masuk
jalan guys. So inilah dia, kita sekarang ini berada di laluan puncak Borneo. Tengoklah kalau ada kedai yang buka, mungkin nak singgah sekejap. Tapi macam tak ada awan sangat lah pula hari ni. Tengoklah nanti kalau sepanjang pemanduan ni di area tinggi-tinggi, ada. Tapi macam kurang lah, mungkin kena cuaca panas sangat tu. Kalau dia mendung-mendung, hujan-hujan sikit, itu memang cun, baru kita nampak awan beralun, the carpet cloud. Tak apalah, kita terjah je lah. Okay, kedai ni dah buka, tapi kita cuba di depan sana lah. Seterusnya di depan kita ini adalah Pulapul Sarawak. There's a blue church on the right. Banyak juga ni dia orang turun kerja ni, mana tak baru pun tahun lebih ni. Memang timing orang kerja. Aku seorang je yang pergi ke masuk ke pedalaman. Dia orang semua pergi ke bandar. Okey, saya try singgah di sini dulu. Tak tahu dah buka ke belum ni. Awal pagi sangat ni. Belum buka guys. Belum buka guys. So lepas ni tak adalah harapan lagi ni. Semua kafe tutup. Sebab awal pagi ni. Ini masih dikira awal pagi lah. Okey, kita teruskan saja perjalanan. Tak lama dah ni. Kita nak jenguk-jenguk, nak tengok-tengok je. Kalau plan nak pergi ke sana tu, kalau ke Kampung Sapit, eloknya sekitar 2 ataupun 3 PM lah, supaya dalam perjalanan ke sana tu boleh singgah di mana-mana tempat yang ada sungai, boleh mandi-manda. So ambillah sekitar 2-3 jam, dah dekat pukul 5 baru kita naik ke kawasan yang tinggi untuk tengok sunset. Macam itulah dia. So bila dah tengok sunset, kita ready, kemah pasang siap ke apa kan, barulah kita rasa okey sikit sebab tak panas. Ini yang paling penting, sebab dia tak panas. So layan camping waktu malam, kemudian esoknya sunrise, tengok awan beralun, awan kapet lah. Lepas tu barulah turun selepas breakfast ke buat sendiri dan sebagainya kan. Turun sekitar 8, 9, 10 macam tu lah. Kemudian kalau nak singgah mandi lagi lah. Kalau ada budak-budak, biasanya bila ada remaja, dewasa, dia tak nak dah basah-basah. Tapi kalau ada budak-budak, kita pun beri semangat untuk dia untuk mandi. Lepas tu barulah balik ke Kuching. Singgah di kedai-kedai pun boleh juga masa tu. Okey, sampai itu guys, saya nak test jugalah Tiva ni sejauh mana kemampuan dia. Walaupun 1000cc ni jauh lebih baik dari kereta kancil 600cc. Sebab 600 tu dia boleh layan juga bukit yang curam-curam tu. Tapi badan kecil. Yang ini 1000cc badan besar. Macam ada pula kedai kopi tu dah buka tadi. Aku nak pusing U-turn ke macam mana ni ya? Saya rasa U-turn je lah, sebab
Sebab awan pun macam tak berapa banyak ni guys. Awan tak berapa banyak. So kalau pergi tempat tinggi tak ada awan, view tak berapa nak cantik lah. Khususnya untuk orang lokal, sebab kita dah biasa tengok tu. Lain lah kalau budak-budak bandar ke kan, dia mungkin sukalah tengok. So saya U-turn sini sajalah. Okay guys, nanti sambung kejap. Okay, sekarang kita U-turn. Saya tengok ada satu kedai yang tadi macam ada orang duduk, tak tahu dah ada air kopi ke apa sana. Alah, sajalah nak buang masa ni, saja nak buat sesuatu ni. Mana tadi? Oh, depan sana lagi. Depan sana lagi. Okey, cek sekejap kawasan ni. Mungkin ada guys. Oh, ada. Ada orang minum. So saya nak singgah sekejap. Saja nak ambil feel ni guys. Saja nak ambil feel. Okey, kita teruskan perjalanan. Wah, ini cantik ni. Ini ialah sebab mata kita ni boleh zoom in, zoom out. Kalau yang kamera ni macam tu je lah. Dia jarak jauh je dulu. Tapi kalau kita nak crop nanti boleh crop. Tapi di depan kita sekarang ni memang nampaknya kabus tebal. Yes, ini yang kita mau. Tapi dalam kamera ni tak berapa nampak lah pula. Kabus tebal. Yes. Sekarang ni dekat pukul 7. Saya rasa kabus ni macam tu lah, sekitar pukul 8 sampai pukul 8 lebih sikit tu kabus akan ada. Tapi kalau sunrise 6 lebih lah. Lebih dari itu lagi dah bukan sunrise dah. Itu the heat of the sun. So macam ni lah. Oh, ini pun ada kedai kopi juga ni. Oh, okay. Ini bagus ni. Nampak ada jual mie juga situ. Maknanya sini pun boleh minum pagi kalau nak ke Sapit. Perjalanan ni rasanya masih jauh lah. Lagipun saya bawa ni slow motion. Aduh, slow saja bawa ni. Awan memang ada guys. Nampak cantik juga ni. Awan pula kabus. Tak tahu macam mana prestasi Ativa ni nanti. Atipah Active Sport. Sebab saya belum pernah pakai lagi dia punya S dengan M mod tu. Yang S tu macam selalu orang sebut Sport. Tapi saya tengok dalam satu ni dia tulis slope. Maknanya kecurunan yang agak curam lah, tinggi macam tu. Ada yang pakai dia macam gear rendah juga. Tapi saya belum pernah pakai. Ini memang adventure main rendah aja lah ni. Lepas tu ada juga yang suka pakai manual untuk elak mengantuk dan sebagainya. Okey, bukit sana ada 3 layer saya tengok. Ini yang bagus ni kita tengok ni. 3 layer. So Ativa ni guys, dia macam seminggu lebih saya dah pakai. So far so good lah. Tinggi, kalau hujan banjir kilat pun macam tak payahlah risau sangat. Bumper pun tinggi pun kita pedal je, hentam saja. Itu antara yang baik dah lah. Yang tak berapa diminati, mungkin orang lain minat lah, tapi saya macam tak berapa minat, iaitu dia punya idle stop. Mungkin kerana kita tak biasa lah, jadi dia macam sedikit mengganggu. Kalau di tapi itulah untuk penyumbatan minyak benda ni.
Kalau untuk long term memang ada jugalah kitara berapa km tu boleh ambil penjimatan minyak. Okey, kita pun dah limpas ni kawasan Benuk. Apa lagi yang kita nak tengok selain tengok tu bukit dilitupi oleh kabus yang tak berapa tebal, tapi okey lah. Kita limpas sekolah Saint Paul Benuk. Kemudian ada church di depan tu. Lepas tu ada Gunung Emas di belakang. Inilah dia Gunung Emas. Memang siap dibom juga benda ni. So bila bom tu bergegar jugalah rumah orang di tepi-tepi tu sampai boleh crack juga. Okey. Bagusnya waktu siang ni bila ambil video macam tu lah. Dia video nampak lah. Kalau gelap sangat pun tak ada benda yang nak direkam. So at least ni untuk orang yang di luar kawasan Padawan ni memang dia nak tengok juga kiri kanan jalan ni. Kalau yang dah biasa tu apa ke benda ni kan. Sama lu juga macam kalau lokal apa sangatlah yang ada kat hutan ni. Tapi bagi setengah orang itu adalah tempat healing dia. Kalau orang luar pula memang dia suka hutan kita sebab kehijauan dia. Sama juga macam kita ni suka tengok mereka punya tanah pamah yang cantik, luas. Yalah, sarjana mata memandang lah lebih kurang. Kalau hutan kita tak nak tengok. Sama juga macam mereka misalnya Mak Saleh kan, mereka suka tengok hutan, masuk dalam hutan, feel the heat, feel the rain, dengan macam-macam serangga dalam tu. Macam itulah kita. Sebab dia bukan satu kebiasaan bagi kita. So itu yang membuat kita tertarik. Okay guys, layan je lah kata-kata saya ni sambil saya bercakap pasal macam-macam termasuk pasal kereta. Ini kadang-kadang kalau kita tengok YouTube kita bukan tengok sangat pun, kita on saja. Macam itulah, korang on je lah. Sebab ada benda yang saya cerita, so saya ceritalah. Kalau tak ada modal, diam sekejap. Okey, sekarang ini nampak berkabus juga di jalan ni. Okey, teruskan perjalanan. Sebab saya tak guna ni tadi, saya tak guna Google Map pergi sini. Sebab hari tu saya dah pergi. Dia senang lah. Ada nampak Kampung Sabit di sebelah kanan dia tu, masuk je. Tapi jauh jugalah. Dari sekarang ni lah jauh juga ni. So Hativa ni yang tu tadi sambung balik cerita tu, idle stop dia tu macam sedikit tidak serasi lah. Bukan tak best, dia tak serasi. Sebab dia akan stop di traffic light waktu kita tekan brake. Lepas tu bila lepas je brake, dia terus on. Tapi lama-kelamaan macam Myvi saya yang dulu tu pun rosak jugalah. Beli dia punya bateri tu sekitar 400. Kalau yang ini tak tahulah, mungkin tak jauh beza lah. So saya beritahu tak apalah, saya nak sistem manual. Dan beli je bateri biasa sekitar 200. Macam itulah kesudahan Myvi saya dulu. Seterusnya sistem ini lagi, sistem Activate Lane. Ini best dia juga kalau kita mengantuk di highway, kita makan lane kiri kanan, dia akan ada bunyi keluar titit macam tu. Lepas tu dia ada macam gegar sikit lah. So kalau kita laju, kita tak biasa 120 ke contohnya, tiba-tiba dia bergegar, memang panik juga tu. Jadi rupa-rupanya sekali tekan je button tu untuk deactivatekan dia, untuk offkan dia. Lepas tu tak perlu nak tekan banyak kali. Dia tak macam idle stop ni tau. Idle stop ni kenalah tekan off tiap kali nak pakai kereta. Okay, next. Aircon dia semua ni, sistem dia okey lah. Dia macam Myvi juga. Dia kira macam teknologi yang bagus sikit lah daripada kita pusing aircon kan, pusing-pusing. Yang ini kita ada dua memory saja. Satu kita pilih lah untuk waktu malam sejuk, dan siang kita full blast dia. Macam itulah. Jadi kita hanya tekan
M1, M2 sahaja. Next, cermin. Sebab saya pakai kereta yang lain juga, cermin side mirror dia ni kecil tau. Tapi mungkin memang style dia lah. Wah, ini view ni cantik ni. Kat situ kabus tebal. Ada 2 layer ni. Waduh, ini luar biasa ni guys. Luar biasa. Korang tengok je lah. Mungkin saya crop sikit nantilah baru dapat tengok. Saya crop video ni sikit nanti, bolehlah korang tengok. Ini sebab saya guna anti-shake. Dia punya ada ikon tangan tu untuk Samsung, kita tekan tu supaya dia mengelakkan gegaran. Jadi bila korang tengok ni pun dia macam smooth je nanti. So gimbal tak perlu. Dia macam ni lah. Handphone sekarang ni pun makin lama makin canggih dia punya kamera. Kalau dulu lain lah kan, dengan slow dan sebagainya. Tapi sekarang ni macam SLR tu pun mungkin untuk kerja-kerja pro sajalah. Ambil wedding job punya ke, itu mungkin okey lah. Teringat pula dengan wedding job. Hujung minggu ni guys, Cili Padi Audio akan beraksi di Imperial sebelah Boulevard tu. Cili Padi Audio dengan saiz yang besar lah. Sebelum ini saiz yang besar juga, melibatkan tim medical nurse. Sekitar 50 lebih lah meja. Itu memang nampak padat jugalah masa tu. Tapi okey lah sebab sistem sound pun Indo atirnya cimelah. So far so good. Jadi itu pun satu hobi tu guys, untuk senaman angkat berat. Sambil itu guys, yang menarik bila main bass system ni ialah jumpa kawan-kawan, jumpa orang yang kita kenal. Long time no see, how are you, good. Nampak ada kembang sikit, ada susut sikit. Wah, itu lagi satu layer. Yes, tak tahulah saya ni mungkin ialah nak kata berasal dari hutan. Kan orang sebut orang hutan pula. Orang kampung lah. Orang kampung lah. Tapi kadang orang kampung dia tak minat benda macam ni. Tapi aku minat lah. Nak membawa diri camping tu pun hati ada, tapi tak terbawa diri. Last pagi ni macam ni lah jadi kan. Akhirnya membawa diri. Mungkin saya prefer camping car lah, supaya sebab tak banyak yang kita nak set, ikat, angkat itu ini dan sebagainya. Kalau camping car ni, cuma saya perasan ini sambung balik Ativa ni. Atipah. Cuma saya perasan yang tak best ni lah, dia meninggi. Sebab seat belakang dia tu, bila kita lipat tu dia meninggi lah. Alah, itu saja yang spoil. Dia tak macam Alza lama. Alza lama tu dia lipat tu, dia punya dari belakang sampai ke depan tu, lipatan dia memang sesuai, boleh bawa icebox tu. Kalau nak bawa bass system pun okey juga. Tapi Atipah ni, alamak, tinggi pula dia ni di seat belakang dia ni. So kita tidur pun macam laras belakang kita dinaikkan saja. Lepas tu adalah dia macam berbonggo-bonggo sikit. Dia kena pakai mattress angin tu yang tebal, baru kita tak rasa dia punya bahagian belakang tu. Bahagian belakang, kerusi belakang ni dia ada plastik-plastik keras tu. So kena pakai mattress yang tebal. Kalau guna yang nipis-nipis tu memang terasa lah kena belakang kita. Lepas tu dia meninggi itulah. Waktu kita tidur tu tak tahu macam mana ni. Ada kedai pula belah kanan tadi. So itu yang sedikit mengecewakan. Ini dah panas pula ni sebelah kiri tu. So sedikit mengecewakan. Lepas tu pula tak berapa nak panjang. Alah, demand banyak pula ni. Demand banyak pula. Beli kereta kecil tapi nak demand kereta besar. Aduh, hai. Tapi Avanza saya boleh. Avanza boleh. Avanza tu dah rugged sikit lah. Itu je lah untuk bawa
PA system tu. Sebab dalam PA system tu ada box. Dalam box tu ada 4 biji speaker kecil punya, ada audio apa ni, dia cut dah lah. Lepas tu mikrofon wireless ada 2, ada 4 biji dalam tu. Itu adalah everready. Sekali angkut tu je dah banyak. Kat sini saya kena hati-hati ni. Bukan ni, ada lagi. Dia kena masuk untuk ke lokasi ni. Dia kena ambil kanan di ke kampung apa nama tu, Simpang 4. Ke Simpang 4. Alah, lupa pula nama ni. Tak apalah, nanti ingat. Inilah satu Atifah ni. Dia punya, tak tahulah, mungkin kesejukan dalaman dia ni. Kesejukan dalaman dia ni menyebabkan mudah untuk dia beruap di cermin depan ni. Itu yang sedikit menjengkelkan. Kalau off, jangan off. Kalau off kan bising pula angin dari luar. Sekarang ni saya pakai satu kipas, satu aircon je. Dia punya bar tu lah. Ini pun dah sejuk guys. Okey, sambung tadi mana? Camping car. So saya yang setinggi ni pun tak boleh nak baring dengan seronok lah di belakang ni. Tapi saya tengok juga ni, apa ni, Atifah channel punya di YouTube. Ada yang lipat bahagian penumpang ni saja, sebelah kiri ni dia lipat ke depan, dia baring di situ saja. So dia lipat kerusi penumpang ni, tolak ke depan sikit. So dia buat setting dia baring di situ untuk seorang lah, untuk seorang sampai ke belakang. Jadi panjang dia boleh settle, tapi pasal tinggi dia tu tak berapa nak dapat disettle. Melainkan di bahagian kaki tu kita letak sesuatu, ataupun kita ada plywood khas. Wih, tebal betul kabus ni. Oh, ini yang mungkin second layer tadi ni. Wah, boleh tahan. Yes. So sambung, mungkin kita boleh letak satu di kaki sehingga dia akan menjadi lebih datar. Itulah untuk settle dia. Okey lah guys, baguslah. Dah namanya kereta kecil. Woi, memang tebal kabus ni. Sungai Aman 2 memang tebal ni sebelah kanan ni. Sebab dia di kaki gunung. Mungkin gunung tu yang memerangkap kelembapan yang menyebabkan terjadinya kabus. Basically peminat Atifah ni memang ramai lah. Dalam grup pun semua kata okey lah, banyak kata okey. Dan semakin ramai yang membeli, semakin banyak di pasaran. Walaupun ada segelintir yang tak minat lah. Tapi itu kan masing-masing lah. Satu, minat masing-masing. Kedua, poket masing-masing. Dia rasa mampu, dia beli yang lebih baik. Ambil brand lain, dia rasa sederhana. Dia mau tinggi, dia mau bentuk macam ni. Okey lah, sebab disebut ala-ala SUV termurah dalam kategori dia. Macam itulah. So yang ni sebelah kanan, kalau kita nak pergi dam, mungkin nantilah. Ada kedai lagi belah ni. Okey, mantap. Sebelah kiri ada kedai. Kalau nak pergi kanan ni tadi, dia ke Bengoh Dam. Mungkin tengoklah. Saya pusingkan nanti minyak mesti okey. Alah, bawa 60 saja speed ni. Macam mana nak habis minyak ni? Kalau 50 lagi lah. Kadang-kadang saya beli ni, satu sebab dia ada turbo power dia lah. Tapi memang tak pakai pun. Memang tak pakai turbo dia. Sambil itu guys, kita nikmati alam. Kalau saya stay area ni kan, entah macam mana. Kalau stay area ni, buat hidroponik pencen nanti, jadilah saya pekebun moden. Tiap-tiap pagi ke jual sayur guna Atifah. Macam-macam angan-angan.
Okey, di sebelah kanan ni guys, matahari dah memancar. Terik juga ni, tapi ni masih vitamin D lah. Vitamin D ke vitamin E ya? Vitamin E, yes. Tapi dia punya kabus ni lah yang buat dia okey ni. Lagi satu jalan ke area Matang, dia macam sepi je satu kali tau, tapi view cantik lah. Teringat macam di Australia dulu. Laluan sana tu jalan dia cantik je, walaupun tak berapa orang nak pakai, tapi cantik je. Itu kelebihan dia. Naik bukit ni saja sudah semacam enjin ni bunyi dia. Okey, kiri adalah gunung lagi dengan kabus yang sangat tebal. Saya adjust sikit kamera kita ni supaya ada center sedikit. Okey. Menarik guys. Menarik. Sekali-sekala kena main juga ni wiper ni, sebab ni cepat nak berkabus di depan dia tu. Tak apa, nanti kita kongsi dalam grup macam mana yang lain. Agak-agak kalau dia orang pergi Genting, Cameron Highlands semua ni, pasti macam ni berlaku kabus tebal. Wah guys, bagi setengah orang apalah cantik dengan benda ni, tapi saya sukalah. Tak tahulah kita ni, tapi saya suka pula dengan kabus tebal ni. Sebab itu kalau camping, sejuk guys, sejuk. Ini memang kabus tebal. Dalam kamera ni dia tak berapa nampak lah, tapi yang kita tengok dengan mata kasar kita ni, macam 150 jarak penglihatan. 150. Menarik guys, menarik. Ini pun tebal. Yes. Ni kalau pasang kemah sini ni, saya rasa perlu sleeping bag juga ni dalam kemah ni. Lagi-lagi kalau hujan. Tapi peralatan kemah sekarang ni makin hebat lah. Tak macam dulu-dulu. Kemah pasang siap, main lontar je 2 saat pun dah jadi kemah. Ada juga, kemudian ada jenis payung tu juga. Itu pun bagus lah, supaya tak banyak sangat timing kita nak set benda ni. Kalau yang itu at least setengah jam kita dah ready sangat untuk santai. Sebab kalau kemah yang jenis lama sikit tu, cantum-cantum besi dia tu mungkin adalah lama sikit. Okey, beberapa kereta yang limpas pun pasang dia punya lampu kecil tu, maknanya untuk keselamatan lah, sebab kabus tebal. Sekarang ini 7.12 pagi guys, so maknanya kabus ini seperti yang saya fikirkan, mungkin sekitar 8.30 tu still ada 9. Kalau dia hujan lebat memang tak nampak lah. Kalau dia mendung-mendung sikit, macam ni dia, hari ni panas, tapi kabus dia okey. Sebab kita sekarang ni makin ke arah pedalaman. Guys, saya tak tahu audio ni, ini direct handphone ni, direct handphone sebenarnya. Kalau nak ambil muka saya, kita nak kena pusing lagi kamera ni sikit. So tak payahlah kot. Sebab itulah saya nak membeli 70 my yang macam Minion tu, tapi harga mahal lah. Yalah, balik-balik harga mahal, tapi kalau tak pakai macam tak guna lah juga. Tapi korang tengok je lah view ni. View ni cantik ni. Sekarang ni Sungai Aman 4. Agak-agak kalau kita turun situ mandi kan best. Saya dulu macam tu lah guys. Saya pergi ke Sabah, pusing Solo,
10 hari di Sabah guna motosikal masa tu Y15. Saya macam tu lah, waktu tengah hari panas, memang panas lah, walaupun dengan baju panjang dan sebagainya. Saya, cantik lah pula cili sebelah kiri ni, cili merah, cili putih. Ya, bila dah panas sangat tu, asal je tengok jambatan, saya kan berhenti sekejap, tengok ke bawah, tengok hulu hilir dia. Kalau macam best dia tempat mandi, saya akan terus turun mandi dengan baju panjang tu sekali. Rendam sekejap, relax sekejap. Kalau ada jual pisang goreng ke kuih tepi-tepi jalan tu, memang akan belilah, masuk plastik, masuk bakul, makan. Ini ada kedai kopi pula guys, hebat juga ni. Wah, di kejauhan ini ada kedai kopi sedang beroperasi. Good. Yang best dia Atifah ni, kembali saya ni dah macam rojak dah cerita ni guys. Dia ada 2 untuk cup holder lah, dia punya holder. Lepas tu kalau kita nak beli di tengah ni pun boleh. Satu lagi holder ini untuk depan je ni, kat belakang tu adalah standard. Yang tengah ni plan nak beli. Ini satu yang tak berapa menarik dengan Atifah ni. Bahagian lock buka dia punya pintu ni, di tengah-tengah, di bawah, kalau kita letak dia punya cup holder lagi sini, dah lah dia punya setting untuk apa ni, tak tahu untuk X ni ke macam mana ke. Tidak berapa friendly lah untuk buka-buka dia punya pintu ni. Kalau dia letak di tepi ni, sebelah kanan ni, tempat controller ni, itu lagi bagus. Tak tahulah, dah buat macam ni, kita on je lah. Redha je lah kita ni. Cantik ni. Ini teringat saya di mana tahu? Di Sabah. Kaki gunung menghampiri ke Gunung Kinabalu. Teringat Solo Sabah hari tu. Bila tengok landainya macam ni kan, kaki Gunung Kinabalu masa tu, memang cantik lah. Tak tahulah, mungkin sebab saya suka hutan, suka nature kot. Dia makin berusia ni makin tampak apa minat kita tahu. Kalau dulu tu semua benda aja, tapi sekarang ni kita akan cenderung kepada minat, sama ada kita suka hutan tak suka hutan. Ini guys, yes, inilah laluan dia. Pangkalan 4 nama dia. Okey, tengok ni guys, take note. Nama ni pun kadang-kadang lain macam. Ini kampung Sepit tau. Mana satu lah yang betul, saya tak tahu. Kalau di sana Sapit, orang eja dalam online pun SA Sapit, tapi ini Sepit. Mula-mula saya datang hari tu mengelirukan jugalah. Okey, saya stop dulu buat satu file lagi untuk ni kejap. Okey guys, sekarang ni kita dah pun masuk ke simpang kanan Pangkalan 4 menuju ke kampung Sapit. Kecil jalannya, banyak kecalak di sini. Banyak kecalak, laluan yang kecil. Sebab ini dah level kampung, jadi memang kecil lah. So kena speed saya sekarang ni pun 40 je ni. Nanti masuk tu lagilah bahaya. So tadi dah jalan Puncak Borneo yang besar tu, ke Puncak Borneo lah, Anak Rais dan sebagainya. Sekarang ni saya masuk ke laluan kanan Pangkalan 4. Sampai lagi satu nanti baru kita ambil kanan lagi kampung Sapit. Itu yang agak venture sikit. So saya harap boleh lah Atifah nanti naik, sebab tak biasa je sebenarnya. Kalau dah biasa nanti anytime je boleh turun naik kampung Sapit. Saya bermula jam 6 tadi tau. Almost 6. Yang ini SK Pangkalan, sini sekolah SK Pangkalan 4. SK Pangkalan 4. Saya bermula almost 6 pagi tadi. Sekarang ni 7:18,
lepas singgah minum kopi sekejap tadi lah, ambillah mungkin sekitar 15 minit ke tadi ataupun 20 minit. Sekarang ini dah jalan kampung Pangkalan 4. Lupa saya rasa ini ke dia. Alamak, lupa lah saya. Kalau ini pergi ke kiri, suruh pakai Google Map tak nak. Aduh, ini 3 km ni. Lupa lah pula ni. Tapi macam dia lah ni. Tengok bawah tu guys. Aduh, sungai ni. Ini boleh tempat mandi ni guys. Sungai terbiar ni. Bukan sungai terbiar. Dia tak terbiar ni. Nampak cantik bawah tu. Kata orang yang berpengalaman, kalau masuk area ni, main bukit-bukit ni, khusus yang bagi yang tak berapa inilah dalam pemanduan lah, yang kalau dia biasa tu tak ada masalah tu. Maknanya kalau kita nak naik bukit yang tinggi tu, jangan slow sangat dari bawah. At least you ambil momentum dia. Itu memang logik lah. Sebab kalau dah slow sangat dari bawah, memang meraung lah enjin dia nanti. Itu dia guys. Tengok. Ini tak apa, ini okey ni. Sebab dia ada tar. Kita lajak sikit. Lajak sikit. Bunyi enjin pun dah meraung ni. Okey. Jalan kecil dah start tadi. Bukit-bukit tinggi dah start. Kemudian ini pun satu. Bukan, ada satu lagi tempat. Memang kecil. Dia kena bagi laluan orang. Sama ada siapa yang cepat dulu. Ini curam satu. Saya rasa kalau jalan dulu berbatu-batu ni dah dahsyat ni. Tapi ini okey lagi guys. Okey lagi. Ini okey lagi ni. Nanti yang payah sikit. Sekarang kita dah kecil. Okey, berhati-hati. Tengok kita terus naik. Aduh, macam mana lah ni guys. Ada kereta di depan tu. Macam mana dia? Dia jalan lah, aku jalan lah. Macam ni lah dia guys. Terima kasih. Aduh, macam mana ni? Macam ni lah. Sebab ini satu laluan kereta aja ni. Untuk motor. Sini yang paling kecil ni. Laluan ini yang paling kecil. Tapi lokal dah biasa dah. Ini kalau motosikal, aduh, kalau time hujan licin juga nih. Oke, slow skid. Sekarang saya dah main off econ. Lajuan 20 saja. Tempat sini pun dah berkabus nih. Kalau buat kemah okey juga nih. Kalau kita main gear manual okey nih. Kita pakai brake gear. Ini terpaksa pakai brake betul-betul sebab belum familiar lagi. Saya nak try pakai slope S, mod S ni pula, tapi belum biasalah. Mana nak try benda ni.
tak nak baca. Aduh, manual tak nak baca. Let's try this one. Kita pergi neutral dulu. Dia masuk dari D. Sekarang ni mod S saya pakai. Mod S. Cuba dulu mod S. Ada kereta di depan. Kancil. Yes. Mandi di sini guys. Pasti ada laluan ke bawah tapi tinggi lagi. Saya try nak berhenti sini dulu. Yes. Sekarang kita ada guna mod S. To drive, parking. Yes, saya keluar kejap. Adjust sini. Ambil gambar saya dulu guys. Oke guys, tadi dah banyak ambil gambar. Kita berhenti di jembatan ni dulu. Boleh mandi juga, bawah tu ada laluan jalan kaki. So saya perasan bila main ni saja tadi, biasalah brake dah ada bau sikit. Lepas tu layang-layang burung walit tu macam banyak juga sini. Tapi tak apa, biasalah Avanzar itu pun bau juga dia punya ni brake. Kita teruskan saja. Ini Celeco meninggi guys, meninggi. Iya, sampai di atas. Kelihatan rumah-rumah orang. Banyak ni keladi dia ni. Okey, cuba lagi. Mod Sport. Oh, manual 2. Manual 1. Satu. Ni main cuba aja nih guys. Sekarang ni saya pakai manual 1. Entah macam mana tadi tertekan situ. Kemudian Kampung Kambuk. Saya rasa lurus dia ni.
Oke, manual 2. Manual 2 tak dapat. Yang ini manual yang otomatik tau. Dia manual yang otomatik. Dia tak boleh nak ikut sangat gear. Sekarang ini manual 1 untuk elak brake. Dan enjin berat. Okey, kita go for manual 1 lagi. Masih manual 1. Aduh, macam mana lah ni. Ini tak, saya belum baca atau manual dia. Ini menghentam saja. Okey, sekarang ni manual 2. Okey, manual 2. Manual 3 tak nak. Dia manual 1 and 2 saja ke? Okey, macam mana nak pergi S? Saya cuba ke. Oh, tolak kiri kanan. Tolak kiri dia pergi D. Sekarang ni kita guna D. Sungai Sebarong. Ini macam biasalah, boleh je mandi ni. Saya rasa mungkin saya guna mod S sajalah. Mod S saja. Untuk mod S ni kita, ini Kampung Kiding. Untuk mod S ini kita tolak kanan saja guys. Nah, ini belajar guna gear ni. Macam mana lah ni, praktikal terus. Tak ada orang ajar, tak ada beritahu, manual tak terbaca, bahaya betul ni. So masih juga mod S. Naikkan sikit. Okey, beza dia tak pasti sangat apa beza dia. Lepas itu swing. Tinggi guys. Brake. Tak nampak jalan bawah tu. Tak nampak jalan bawah tu guys. Aduh, hai. Curam naik. Pusing naik terus. Aduh, hai. Bagus sebab saya seorang ni. Kalau bawa 2 orang tu dengan dia sekali pun cemas. Ini yang kita kena. Ada kereta sana tu. Ada kereta sana. Okey. Orang lokal mudah bagi dia lah. Dia dah biasa dah. Kereta di belakang lagi. Sekarang di Kampung Parang sebelah kanan. Tapi kita nak pergi ke Kampung Sapit. Yes, masih sempat ni guys. Tengok kabus. Dan seperti biasa kita berhenti sini dulu. Relax. Okey, kita berhenti di jembatan ini dulu. Di depan itu adalah Kampung Sapit. Okey, sekarang saya try guna manual 1. Naik guys. Inilah realitinya. Okey. Nampak okey. Nampak okey. Masih manual 1. Manual 2. Kita buka ni dulu. Kita buka handphone. Manual 2. Manual 2. Kalau manual 1 dia ada 2 saja. Manual 1, manual 2. Kalau auto tinggi itu dan curam guna manual 1 lah. Sekarang ni saya guna manual je ni. Kabus tebal guys. Kabus tebal. Kabus tebal guys. Nak ambil gambar pun tak dapat ni.
Kemudian telinga pun dah terasa nih, sebab dia dah tinggi nih. Tak nampak apa di sana tuh. Macam tak okey pula ni, sebab tak nampak apa-apa tu. Kita apalah, saya ambil je gambar. Okey, kita ambil video, tak nampak apa lah ni. Okey, ambil gambar. Okey, kita teruskan manual 1. Oh, dia pandai automatic kepada 1 kalau kita berhenti. Sekarang ini manual 1 sebab dia curam sangat. Tu curam dia. Ke sana kampung. Curam guys, curam. Ambil gambar sikit. Memang curam ni guys. Okey, lepas brake. Sekarang manual 2. Kalau turun lagi nanti manual 1. Ini okey lah, masa 2. Not bad lah. Not bad kita punya Ativa ni. Kalau macam ni confident lah menggunakan manual 1 and 2 kalau di tempat yang sangat berbukit, untuk mengelakkan kita tekan banyak brake. Tadi pun dah hangit tu yang masa jalan tar. Ini dah jalan kampung betul-betul ni. Tapi kalau macam ni guys, tak boleh nampak ni kabus ni. Ataupun mungkin kita sekarang ni berada di level kabus. Mungkin kita kena pergi ke level yang tinggi dari kabus baru okey. Sekarang ni level 1 kita naik. Level 1 kita naik. Level 1 itu adalah Barong Waterfall. Ini level 1 guys. Mudah bagi Ativa sebab menggunakan manual. Sekarang manual 2. Ini saya dah pergi. Ini ialah Tubeh Pool. Dia kena turun ke bawah. Di situ dia ada air lah. Tapi saya rasa mungkin ada cas ni. Dan di bawah, ini kena manual 1 dulu nih. Tinggi nih. Tinggi guys, tengok tu. RPM 2.5, speed 20, RPM 2.5. Okay, now we go to tolak depan manual 2. Yang ini tinggi, tengok sana tu. Tengok di puncak sana tu. So we go and ready for M1. Go M1. Tarik belakang. Yes, let's go. Curam guys. Aduh. Ini okey sikit. Tadi itu bahaya. Teruskan M1. Oh, ini pasti ni geng-geng Ativa nanti nak tengok bagaimana penggunaan manual automatic ini. Dia automatic tapi manual juga. Ini pun masih boleh M1. Let's go. Oh, saya rasa boleh ni. Kalau kita naik lebih tinggi baru kita nampak awan beralun. And this one we go for M2. M2, yes, tengok sana cantik guys. And this one is mana? Oh, tu dekat sana tu, atas tu. Situlah dia orang tu.
ini yes, masih M2. Akan pakai 2. Masih 2 ni. Oh, 2 macam tak dapat dekat ujung-ujung dia ni. Dia kena M1. Telinga pun dah ada pressure rasanya. Ini kita bagi M1 untuk elak brake. Tengok memang curam guys, Dah turun sana naik lagi nanti. Dahsyat ni, dahsyat. M1. Okey. Up sikit speed dia. RPM 2 berapa ni? 2.5. Speed 30 lebih ni. Okey, masih M1. Okey, M2. Masih. Nak berhenti anjing. Aduh, pula anjing ni. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Yes. So M1. So kalau kita berhenti nak mula jalan, dia akan automatic pergi ke M1. Okay. So ini kita pakai. Belum mau dah. Sebab dia masih bergerak lagi. Cantik guys. Cantik guys. Okey. Ini M1. Oh, ini kena M1 ini. Aduh, risau dekat situ tadi. Saya ingat M1 tak dapat. Tapi rupa-rupanya M1 ni Dia slow. Bila dia macam tak mampu, dia akan push lagi dia punya power walaupun masih M1. Jadi boleh tahan lah. Sebelum ni saya pergi ke kanan, tapi kiri ni macam okey juga ni. Kiri ni macam okey ni. Mana saya nak pergi lepas ni? So inilah guys, pengalaman naik bukit di Kampung Sampit ini. Sedikit mendebarkan, tapi dah okey lah. Dah familiar dengan ni. Walaupun dia manual, dia masih automatic lagi. So saya plan mana nak pergi lepas ni. So inilah dia macam perhentian untuk parking di sebelah kanan ni. Sama level ni satu tempat kiau campsite.
Lepas tu laluan yang di atas tu dia lebih tinggi lah. Itu satu tempat lagi. Oh, sana ada. Sama ada saya nak naik ke tidak. Oke, coba dulu. Macam manakah? Oke, stop. Gerakan sana tadi, ini kalau nak camping sini boleh nih. Dia sejuk sedikit sebab ada pokok, sebab kalau di sana itu panas. So inilah dia memasuki Kiau campsite. Kita nak pergi gambar aja dulu nih. Nampaknya kabus tidak ada di area ini, tapi jauh-jauh saja. Atau tengok macam mana nanti. Oke. Boleh tahan. Kita coba beli sini dulu. Ini satu tempat, pas tu di atas tu lagi satu tempat. So kita boleh bermalam sini. Kalau nak, so sekarang ini udah panas di sini. So kalau kita nak camping tu dalam hutan tu yang best sebab dia sejuk. So cukup untuk kali ini, dan sebab kabus tak ada dekat-dekat kita ni, dia jauh-jauh sana. Mungkin saya boleh pergi ke sebelah kiri tadi. Tengok macam mana view sana. So sambil-sambil itu persembahan performance Activa tadi itu guna manual. Ya bagus lah. Ke area ini memang tinggi lah. Maknanya kereta itu pun boleh pergi ke puncak Borneo lepas ni. Sebab puncak Borneo semua tahu. Yang ini lain. Puncak Borneo dia jalan tar. Sini ada jalan semen berlubang-lubang. Oke. So inilah dia, ditinggalkan sebentar. Kita sekarang ini keluar nak pergi ke satu lokasi lain lagi. Kalau nak ke atas sana tuh guna laluan ini. Ini laluan deh. Oke, tadi dah tengok Kiau campsite. Waktu pagi dia tengok macam mana, dan kabus kelihatan jauh dari Kiau campsite ini. Kita nak cuba ke satu lokasi di depan lagi. So kedua kali dah naik sini, so makin confident lah dengan kenderaan sekarang ini guna Activa. Naik sini guna manual. So kita guna manual lah. Manual 1 saja supaya kurang membrek. Bau hangit dia sedikit kurang lah tadi berbanding dengan kalau sebelum ini guna D. Memang agak berbau hangit juga lah banyak. Yang ini tadi macam kurang. Mana laluan nak masuk sana? Campsite mungkin di bawah. Let's try di bawah. So yang bagusnya juga bila beli yang ala-ala SUV macam ni, dia tinggi, jalan macam mana pun kita redah je lah, dia tak
kena dia punya perut. Itu yang best deh. Yes, Atiba, good. Sekarang coba naik sini dulu. Oke, tak nampak apa-apa. Mungkin saya nak naik ke atas tu. Depan tu boleh. Ada tak pusing sana? Ataupun sini je lah, kita tak tahu. Saya reverse sini saja. Okey, reverse sini saja. Kita cuba lah guys. Coba reverse di sini. Oke. Seterusnya jom kita ke atas. Kita tengok dulu macam mana. Kereta boleh naik atas. Tak apalah, next time lah. Oh, nak kena jalan ni. Shiro. Kampung Sapit. Oh, saya rasa sini boleh parking. Remin naik atas. Shiro sebelah sini. Kita coba dulu. Oh, ini MPP punya nih. Shiro. Kita naik. Oke guys, sekarang 8.12 pagi dan kita masih boleh nampak awan kabus yang masih ada sana dan nun jauh di sana. Sekarang ini saya di Shiro campsite. Yang tadi itu sebelah kanan sana tuh adalah Kiau. Mungkin ini permulaan dulu Shiro nih, tapi mungkin yalah ikut pilihan mana kita nak lah.
Okay. Yes, cantik. Okay guys, 8:30 saya pun dah nak balik puas hati juga kali ini. Walaupun tidak camping, hiking, tapi puas hati lah sebab dapat tengok Kabus dan juga dapat pergi ke Shiro sebelah kiri dan Kiau ke sebelah kanan. Nanti korang tengoklah gambar-gambar tu Ini bukan saja-sajalah nak seronok. So sekarang saya nak turun dah balik. 8.25 sebenarnya sekarang. So kita layanlah perjalanan balik yang sudah should be okay sebab dah biasa dengan manual punya gear. Gear manual yang automatic. Ini hebatnya. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau kita baru nak bergerak ataupun slow sangat, dia akan M1. Tapi lepas tu nanti kalau kita dah tukar M2, kita bergerak slow juga, dia akan balik semula ke M1. Kemudian perkara yang kedua ialah bila saya start slow tadi dari bawah, dah macam tak dapat nak naik lah M1 tu kan. Tapi dia pandai pula tambah gear dia, sehingga dia mula naik dengan okey. So sedikit merisaukan tadi, tapi rupa-rupanya begitulah. Jadi bau hangit pun kurang bila menggunakan gear manual ini. Saya tak pakai sangat tadi sebab saya prefer nak membrake guna membrake guna gear saja. M1, M2 ini gambar memang nak kena ambil jugalah. Cantik je tempat ni. Mungkin tak sama dengan mata lah tapi memang cantik lah. Kadang-kadang zoom tu lain pula jadi dia. Bagusnya tak banyak kereta tau. Kalau kereta banyak ni mungkin mengganggu mereka lah pula. So kita teruskan. Saya guna M1. Aircon padam, kipas pula, tingkap buka. Inilah dia perjalanan dia. So lepas ini bolehlah pergi ke puncak Borneo. Dia taklah securam ini tau puncak Borneo tu. Lagipun dia tar, jadi should be okay, better than this. Sampai sana, kalau terkena dengan, tengok timing lah. Kalau macam pukul 7, pukul 8 berada di atas sana, sangat berbaloi berbanding dengan kalau pergi tengah hari, memang panas. Tapi kalau pukul, terlalu besar pula yang dia punya ni. Ini untuk lori okey lah. Kalau ke Ancel memang pakai tengah ni je lah. Mungkin Hilux pun sama macam ni lah kan. Tengok betapa curam tu guys. Betapa curam. Ini tak nampak ni. Okey, saya kena pergi sebab ada kereta di bawah. Kena pergi Hilux tu. Hilux tu leng-leng dah. Easy bagi dia. Ini dah kalaulah suhu kita ni sejuk kan, memang tempat ni penanaman kobis dia lah. Kalau kita ada rumah dekat lereng-lereng bukit macam ni dengan cuaca sejuk, tanam teh, pencen awal lah nampaknya. Pencen awal lagi bagus. Sekarang M2. Dia ada landai sikit lah M2. Saya rasa saya kena berhenti sini dulu lah. Saya nak berhenti sini dulu. Saya kena ambil gambar walaupun dah panas sikit ni. Kalau awal pagi tadi ambil gambar mungkin okey.
Tak apalah, tengok sekejap. Okey, jom sambung perjalanan. So, trip yang pendek tapi puas hati. Kalau kita jenis nak camping lagi, itu memang meninggalkan memori indah bagi pencinta alam semula jadi. Nature living style. Tapi bagi orang kampung benda ni biasa je lah. Semua dia buat kerja ada saja. Tengok jalan tu guys. Macam mana dia guys. So kena up sikit. Gear 1 on. Lajak sikit. Okay. No problem. Itu sengaja tadi kita main lajak. Bunyi pun dah besar dan dah confident lah. So now M2. Sini pun kalau nak kemah tu, tidur je situ. M2. Sekarang saya try guna S. Macam mana rasa guna S ni? Adakah banyak membrake ke tidak? Cantik guys. Tadi laluan saya sana. Macam saya perasan pula bila guna S ni, idle stop dia macam tak berfungsi. Mungkin kena ada special lah kot. Mana boleh padam kan. Itu setakat ni lah. Kalau ada perubahan nanti saya update lagi. So banyak info ni guys. Dengar-dengar saja. Mungkin dia caca merba juga tu. Tapi yang penting korang dapat ilmu baru di YouTube channel Sebandili X. Guna S ni macam main brake jugalah. Macam ada main brake. Saya rasa mungkin manual lah bagus lagi. Tapi tak apa, kita cuba saja. Kita on saja. Boleh lah. S ini dia memang kena banyak brake. Go for M lah, manual lah. Manual 1 saya tekan tadi, terus ada sentakan rasa enjin dia atau brake. Sekarang saya tak brake. Enjin dia sendiri yang bergerak perlahan. Enjin dia yang membrake. Kalau saya guna aircon, sekarang eksperimen menggunakan aircon pula. Okey, supaya senyap sikit sebenarnya. Ini tempat mandi sebelah kiri ni. Nak pergi bawah ke tak? Tapi hari itu dah pergi. Ini orang tanam serai sini. Boleh tahan ni. Satu lereng bukit ni dia tanam serai. Bestnya, sebab kita tak tahulah macam bestnya tanam serai tu macam tu je lah. Dia terus beranak pinak, kita ambil saja dia punya ni. Baja mungkinlah tambah kot. Tapi dia tidaklah sesensitif tanam sayur ataupun cili macam tu. Okey. Dah nak keluar dah. Dah nak keluar ke jalan besar. Belum ada lagi. Ada lagi guys, penduduk kampung. Dia nak pergi meracun. Ini pun tanam serai juga tu. Korang tengok dia punya serai tu. Hebat ni guys. Hebat. Tanaman serai orang kampung. Sini pun serai, kanan pun serai.
Sekarang M1 buat kata orang leng-leng sajalah saya rasa bila ada M1 ni. Lepas tu M2 pergi depan yang positif tu. M2 maknanya kita tambah lah. Oh. M1 M2 tak nak dia sebab masih slow. M2 tak nak dia. M2 bila RPM dia pergi 2 baru dia nak M2. Sekarang M1 Tadi pemilik dia kata, oh ini kuat ni. Dia tengok Activa tu, ini kuat ni. Dan saya rasa macam tu lah, boleh lah. Sebab di atas sana tadi Azea pun dah masuk, Azea Viva pun dah masuk. Maknanya benda tu masih boleh dilalui dengan relax lah. Tetapi oleh individu yang dah biasa. Kalau first time pergi sana memang risau jugalah, takut juga tengok tu. Sebab kita tak biasa dengan jalan yang tiba-tiba meninggi macam tu. So rakaman masih diteruskan. Kita sekarang ni nak keluar. Cantik pula rumah belah kanan tu. Macam mana nak pergi sana? Tapi saya perasan sini tanaman serai, lepas tu durian. Memang Pedawan ni terkenal juga dengan durian. Oh, saya rasa sebelah kanan cantik tu ialah Kampung Asom. Kita nak pergi ke tak nak? Pergi tak nak? Pergi tak nak? Pergi tak nak? Kalau balik mandi aku basah, tak bawa spare. Pergi Kampung Asom ke tak? Jalan je lah. Alang-alang menjeluk Pakasam. Ini masih M1 ni guys. Okey, mudah baginya. Sekarang ready untuk, jangan tolak dulu sebab dia masih tinggi. Kebuka ni Jiraya tu. Okey, rumah cantik, jalan tinggi, gitu, speed. Tak mau dia. M2 ni bukan nak pergi speed ni, dia masih main bukit. Mungkin pendek kata M1, M2 ni memang main bukit khas sajalah. Kalau lagi jalannya biasa tu pakai D saja pun ataupun S pun boleh. Kampung stay. Let's try S untuk situasi ni. Kita cuba S. Okey, ini Kampung Asom. Lepas tu macam dah tak ada jalan dah. Kampung Asom, daerah kecil Pedawan. Masuk ke tak? Sungai Biar. Tak payahlah, cukuplah. So okey guys, cukuplah. Ini pun macam dah tak ada jalan lagi ni. Kemungkinan ini kampung terakhir ataupun ada lagi kampung di sana. Tapi tak apalah, kita berakhir di sini. Sekarang sudah 8.40. Kita menghala balik ke Kuching. Saya masih guna mod S Slope. Slope ada kata kalau guna ni dia macam mengurangkan membuanglah kereta tu katanya, tapi saya tak pernah cubalah. Semua cikgu sekarang ni kebanyakan dari YouTube saja. Saya beli kereta ni pun guys, tak ada test drive, tapi semua YouTube. Kita naik bukit tinggi, S boleh. Kita speed macam tu tadi. Kalau M2 dia tak mau. M2 tak mau dia macam tu. S ni dia boleh speed dari bawah. M2 tak boleh. Okay guys, itu info.
mandi ke sungai ni. Macam mana? Tapi kalau mandi itulah baru adventure nama dia. S garang sikit. S garang sikit ni. Let's try D saja, macam mana pula. D macam rasa S, tapi bila atas puncak bukit dia macam slow sudah. Kita try S balik. Jangan biasa-biasa kan. S dia macam D masa membrake. Kena brake lah. Kena brake. Ini yang menyebabkan angin tu. Bau brake. S. Tak boleh ni. Tak nampak terus guys. Tak nampak terus. Habis. Sudah. Nasib baik tak masuk parit. Aduh. Memang tak nampak tu guys. Ke mana laluan bawah tu tadi. Memang tak nampak. Dan rupa-rupanya saya sudah termakan jalan. Dia keluar dari tar tu tadi. Macam-macam. Satu juga sebab Activa ni dia punya depan tu tinggi. Dia macam Hilux tau, kain tinggi. Tapi takkan nak bagi seat tinggi lagi kot. Cuba bagi tinggi. Macam dah rendah. Macam rendah pula. Ni tinggi dia. Kalau nak mandi di sungai ni, macam-macam. Sambil driving, ubah setting kerusi pula. Untuk jalan yang bengkang-bengkok macam ni, turun naik, saya rasa macam S ni lebih sesuai sini. Sebab power dia yelah, ada yang kata S ni sport, tapi saya rasa dia tulis slope situ, yang apa, curun-curun sikit. Ini tinggi ni guys. S jalan tak? S jalan, relax. Kemudian di puncak dia ni pun power dia masih okey berbanding dengan kalau D. So rumusan dia, saya rasa D itu untuk laluan pasar je lah. Jalan yang jauh tak ada apa sangat. Tapi bila dah berbukit bukau, bengkang bengkok, naik turun macam ni, kita pakai S lagi baik. Kecuali bila dah masuk yang betul-betul mencabar, baru guna manual. Sebab itu kita akan membrake, kena tekan brake banyak. Jadi kalau tak nanti bau hangit brake kita tu. So itu rumusan dia guys. Penggunaan gear macam sesuai pula untuk tajuk hari ni ya. Walaupun nak pergi Kampung Sapit, tapi sebenarnya kita dah testing gear bermula dari zero. Kereta baru seminggu, dia pakai D sebelum tu. Okay, sekarang ni saya guna S, saya kena membrake. Kalau dia manual tadi tu, saya tak perlu brake sebab enjin dia dah membrake untuk dia sendiri. Yang ini memang saya kena brake, tapi better than D lah. Ini kalau saya nak singgah di bawah ni macam mana ni? Boleh kot saya melepak sini. Tapi kalau nak sentuh air pun tak apalah, keluar kejap. Tak ke bawah pun keluar kejap, jadilah. Okay guys, di waktu awal tadi saya guna D. Waktu awal pergi ke sini tadi, confident pun dah okey sikit sekarang ni. So pergi ke sungai tu tadi boleh, ada laluan orang turun ke bawah saya tengok. Jadi boleh untuk mandi lah tu.
Satu lagi saya perasan macam, oh ini S ni, S. Saya perasan dia punya signal light tu macam kecil lah pula, sama macam ni back mirror dia ni. Saya rasa agak kecil lah. Kalau dia besar sikit lagi, baru dia ngam. Sebab dia masih ada ruangan antara dia dengan cermin ni, apa ni, pelapis depan kita ni, dia masih ada ruangan yang agak besar tu. So kalau cermin dia ni dia besar sikit, ngam tu. Sama juga macam side mirror ni. Ini kena slow, kena check dulu ada tak kereta dari sana. Tekan brake, kena check balik slow. Kok ada lori besar, tak ada kenderaan. Okey, jom let's go. Nah, kalau kita boleh tengok, ini laluan macam untuk kereta aja ni. Satu kereta saja ni. Lepas tu motor. Kalau ada kenderaan, dia kena berhenti di tepi. Macam ini. Lori besar ni mana dapat lepas berdua kalau macam ni. Thank you lori. Okay, S-Mode. Ini S-Mode brake. Yes. Ini S-Mode. Biasan cahaya ni juga menyilaukan mata juga. So kena ni lah, careful. Oi, panjang video saya kali ni guys. Ke nak bagi dua nanti, tengoklah macam mana. Tapi kalau bagi dua, macam merebah je jawab situ. Ataupun saya main tagging je lah, main tagging. Mana tentang campsite, mana tentang gear, supaya korang boleh dapat info. Okay, sekarang masih mode S, slope. Ada kelajuan, ada brake sikit. Di puncak bukit dia masih ada power, tidak seperti D. Kalau D atau puncak bukit tu dia macam kena tambah power sikit dia sendirilah. Okey. Ada lori. Okey, kita off dulu lah guys. Katanya, oh ini pun ada sungai bawah ni, boleh mandi. Katanya batu-batu tadi kira stok dulu untuk buat jalan di Sapit. Okey, baguslah. Terus saja buat jalan ni. Sebab di sini ini yang mengelirukan tadi. Kita masuk SK Kambuk sebenarnya. So sekarang kita balik, kita ambil kanan. Yes, jalan biasa dah ni. Sekarang kita jalan biasa. Let's try D. Kita try D. So itu stok batu tadi tu letak sana saja untuk ke Sapit bagi pembinaan jalan-jalan yang perlu di upgrade. So guys, dashcam 70 Mai Minion rasanya perlu beli ke tak? Dari segi shaking dia saya tak tahulah. Tapi anti shaking untuk handphone Samsung ini dah cukup baik. Cuma kelebihan yang Minion tu, dia boleh shoot left, shoot right, shoot vlog. Dia ambil muka saya. Kalau handphone saya ni macam tu je lah, tembak depan je. Tembak saya tak dapat. Okey, tak apalah. Kalau balik ni tengok view kampung ni. Wah, bunga kantan tu cantik tu. Mau ada 20 lebih kan bunga kantan tu. Bunga kantan. Sekarang saya nak singgah ke kedai-kedai kopi kalau ada. Saja nak borak-borak dengan local community. Okay guys.
nanti nak upload ni banyak betul ni. Tapi kalau tak nak kisah, upload je semua. Mungkin berapa jam kali ni nanti. Okay, saya pause kejap. Ini simpang ke Penggalan 4 tadi. Kalau tadi kita masuk SK Kambuk, sekarang yang ini kita masuk ke Penggalan 4. So untuk balik kita pergi kiri. Yang kanan itu pergi ke Puncak Borneo. Apa nak buat ke Puncak Borneo? Sebab saya dah pergi 4-5 kali. Pergi ke Puncak Borneo. Tapi ke atas tu macam tak ada apa-apa sangat lah. Kita pun tak boleh bawa kereta. Mungkin sebab dia orang risau keselamatan kita jugalah. So dia guna shuttle dia yang berupa lori. Kita duduk di belakang tu, dia ada modify sikit. Lepas tu kita kena tunggu dia punya round trip dia lah. Cuma satu keunikan di situ, ini untuk orang yang biasa-biasa lah maksud saya, hanyalah view taman di atas tu yang juga terkait rapat dengan border Indonesia di atas bukit tu. Tapi kalau jenis yang nak main golf, kuda, luxury punya percutian, situ boleh lah. Dulu kuda ada, sekarang tak tahu macam mana. Lepas tu main golf, relax, santai sana. Restoran berbintang-bintang lah. Tak silap saya dulu, chalet dia sekitar 300 ke satu malam. Okey, ada kedai kopi di depan tu. Yes, kita nak singgah di kedai kopi lo guys. Kita nak ambil feel jadi orang Padawan. Kalau ada cuci kereta, boleh juga ni cuci kereta ni.